Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid saya yang berada di rumah bersama ahli keluarga? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan gembira belajar di rumah. Dan saya harap semua sudah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bagi persekolahan tahun 2021. Kita tak tahu sepanjang tempoh mana kita akan melakukan sesi PDPR ini. Walau bagaimanapun kita sentiasa bersedia dan dapat membiasakan diri dengan norma baru ini, dan saya harap pembelajaran kita dari masa ke semasa akan lebih efektif. Baiklah, belajar bersama dengan saya, Cikgu Suhada. So, saya akan bersama dengan awak sepanjang tahun ini bagi mata pelajaran sains, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini adalah video pertama untuk sesi PDPR tahun 2021. Jadi apabila video pertama, ini adalah sesi perkenalan untuk mata pelajaran sains SPM, dan video ini saya rakumkan, saya gabungkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi pelajar tingkatan 4, awak akan tahu maklumat tentang topik-topik untuk tingkatan 4 dan juga topik tingkatan 5 untuk tahun depan. Dan pelajar tingkatan 5, kita boleh ulang kaji semula apakah topik-topik yang telah dipelajari tahun lepas dan apa yang akan kita pelajari untuk kita bersedia menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Baik, saya harap semua dah bersedia ya. Video pertama ini lebih tertumpu kepada macam saya sebut tadi, pengenalan subjek dan beberapa perkara-perkara yang penting yang mesti dititik beratkan supaya proses PDPR kita berlangsung dengan lancar dan efektif. Saya harap saya harap saya dapat kerjasama yang baik dalam kalangan pelajar, ya. Maksudnya kita ada hubungan dua hala yang sangat efektif supaya PDPR kita berkesan dan mencapai objektif yang sepatutnya. Okey semua? Dah ready? Sebut ready kalau dah ready. Okey, bagus. Jadi kita akan mulakan sesi pengenalan subjek kita pada hari ini. Baik, so ini adalah kelas pengenalan mata pelajaran sains SPM bagi tingkatan 4 tingkatan 5 macam saya sebut tadi ya, bersama saya Cikgu Siti Suhada Nur binti Mastur ya, tak nampak nama ayah saya kat situ. Minta maaf ya. Okey. Siti Suhada Nur binti Mastur. Saya alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-12 saya mengajar mata pelajaran sains SPM. Saya harap kita dapat bekerja sebut tadi dan kita dapat berkongsi maklumat ya berkaitan dengan mata pelajaran sains. Saya suka kelas yang live, yang ada komunikasi dua hala. Jadi kalau ada apa-apa kemusykilan berkaitan dengan subjek, saya sangat berbesar hati sekiranya pelajar bertanya dengan saya. Apakah yang dia tak faham ataupun mungkin ada maklumat-maklumat tambahan yang saya tak sampaikan dalam kelas, nak berkongsi dengan kawan-kawan, nak berkongsi dengan saya. Jadi silakan, saya sangat terbuka ya. Jadi saya fikir itu adalah salah satu resepi saya dengan pelajar-pelajar saya supaya subjek ini menjadi subjek yang menyeronokkan untuk kita belajar ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas hari ini, dah tentulah ada objektif apa yang kita nak capai. Kita nak pergi naik kereta, mesti ada destinasi, tujuan yang kita nak pergi ke mana kan. Kita buat sesuatu mesti ada matlamat. Jadi untuk kelas mesti ada objektif. So ada 4 objektif di sini yang perlu kita capai bersama. Yang pertama, murid dapat menyediakan keperluan PDPR bagi mata pelajaran sains sepanjang tahun 2021 dengan lengkap ya. Keperluan PDPR. Jadi kena lengkap lah. Kalau tak lengkap pada awalnya, sekarang pun dah tak lengkap, susahlah untuk melancarkan lagi proses pembelajaran ini. Okey. Yang kedua, murid dapat memuat turun buku teks yang tepat.
mesti buku teks sains SPM sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Jangan salah subjek, okey, dan mestilah buku teks dalam bahasa Melayu. Nanti saya akan terangkanlah dekat slide seterusnya ya. Okey, murid bersedia dengan topik mata pelajaran sains. Ini kita akan tengok secara ringkas apakah topik-topik yang kita akan belajar sepanjang tahun ini. Murid mengetahui format peperiksaan SPM bagi kertas 1511. Ini adalah kod kertas SPM bagi mata pelajaran sains ya. Jadi saya sebenarnya ada buat survey pelajar tingkatan 5. Okey, saya tanya, adakah anda tahu format peperiksaan SPM? Boleh katakan hampir 70% tidak mengetahui apa dia format peperiksaan SPM. 20% yang tak pasti macam mana format SPM, dan ada 10% saja yang tahu format peperiksaan SPM. Jadi dekat sini saya rasa satu benda yang perlu dititik beratkan ya, format peperiksaan SPM bagi kertas 1511. Okay, ini adalah objektifnya. Saya harap murid-murid ataupun pelajar boleh capai sama-sama sehingga akhir kelas ini. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang keperluan PDPR. Ini adalah perkara yang paling asas yang suka saya ingatkan kepada semua pelajar. Keperluan PDPR, kalaupun kita belajar secara bersemuka, keperluan pembelajaran ini sangat penting supaya pembelajaran kita berlaku dengan sangat efektif lah. Yang pertama mesti ada peranti ICT. Saya tahu mesti ada handphone ya. Pelajar biasa pakai handphone. Saya juga buat survey kepada pelajar tingkatan 5. Boleh katakan 90% memakai telefon bimbit untuk PDPR. Jadi peranti ICT yang ada data yang cukup ya, ataupun macam saya pakai hotspot portable ni supaya saya boleh pergi bawa pergi sekolah, bawa balik kampung senang ya. Peranti ICT yang mencukupi lah, mungkin pakai wifi kat rumah ya. Saya tahulah awak pun lagi mahir sebenarnya daripada orang dewasa, remaja lebih mahir berkaitan dengan peranti ICT ni. Jadi peranti ICT kena ada. Mungkin pakai laptop macam ni. Macam saya buat rakaman ni, saya pakai laptop ya. Okey, kena ada buku teks. Okey, buku teks. Pelajar tingkatan 5 mesti ada simpanan lagi buku teks tingkatan 4 ni. Kan, tak pulangkan lagi. Jadi, boleh gunakan sebagai rujukan. Mungkin kita nanti akan buat kelas tambahan. Boleh pakai buku teks ni. Dan mungkin boleh download. Nanti saya ada slide yang lain bagaimana cara nak mendownload. Saya akan bagi tahulah. Okey, kemudian kena ada buku tulis. Kriteria buku tulis juga saya ada sertakan dalam slide sekejap lagi. Jadi saya harap semua pelajar dapat menyediakan buku tulis. Okey, alat-alat tulis dan bahan bantu belajar yang lain. Okey, kita tengok kriteria buku tulis yang saya nak. Okey, kriteria buku tulis yang saya nak, yang pertama dia mestilah bersaiz panjang. Okey, bersaiz panjang yang biasa kita beli dekat koperasi sekolah. Kalau ada lagi buku kosong yang bersaiz panjang, bolehlah pakai untuk mata pelajaran sains ya. Kalau tak ada, bolehlah beli di kedai buku. Tak kisahlah nak hardcover ke, kulit keras ke ataupun kulit lembut ke, tak ada masalah. Yang penting mesti bersaiz panjang. Okey, tulislah nama awak, kelas dan subjek untuk buku tulis sains ini. Okey, kemudian secara teknikal apa yang saya nak awak buat, setiap pelajar kena selang 2 helai ya. Selang 2 helai. Banyak 2 helai ni sebenarnya, tapi tak apalah, kita memang menjangkakan kita akan buat banyak latihan ya. So selang 2 helai untuk senaraikan isi kandungan apa yang kita dah buat, especially dia punya latihan dan nota-nota yang bakal kita buat nanti. Okey, maklumat dalam senarai kandungan ada 6 kolom dekat sini. Bilangan, tarikh, tajuk, tanda tangan penjaga, tarikh, tanda tangan penjaga dan tanda tangan guru, tanda tangan saya. Ya. So, setiap muka surat ada 4 helai ni. Ya, setiap muka surat kena ada 6 kolom. Ya. So, nanti awak tulislah yang pertama sekali. Nanti ada bilangan, kemudian ada tarikh, kemudian ada tajuk, tanda tangan penjaga, tarikh, tanda tangan guru. Saya tak nak awak garis hands free mesti tak garis dengan pembaris. Saya elok cantik kemas sikit.
Okey. Itu mesti kena ada. Setiap muka surat 4 line ni, setiap muka surat kena ada. Okey. So, dan dah tentulah kena kemas. Mungkin selama ni dalam tempoh PDPR dari bulan 3 asyik pakai, mungkin kita banyak pakai peranti elektronik, pakai keyboard. Jadi untuk subjek sains ni kita nak lembutkan sikit lah tangan kita. Kita boleh cuba asah balik kemahiran menulis. Bila dah lama tak menulis, bila kita start menulis, tulisan tak cantik. Jadi kita cantikkan balik tulisan kita melalui kelas sains. Okey? Okey ke tak? Faham? Okey, baik. Jadi untuk tugasan pertama awak untuk menulis ni, dah tulis dah dekat situ. Saya dah tulis kat sini. Bilangan 1, tarikh hari ni 20 hari bulan 1. Tajuk yang pertama sekali saya nak awak buat pengenalan subjek sains, Okey, dekat dalam pengenalan subjek sains, yang pertama awak salin semula objektif yang telah pun saya terangkan sebentar tadi. Okey. Yang kedua, awak buatlah peta minda, apa-apa sahaja peta minda yang mempunyai maklumat-maklumat yang akan saya sampaikan di dalam kelas hari ini. Apa-apa sahaja. Paling mudah peta minda adalah peta bulatan. Buat bulat je, buat perkara kat tengah-tengah tu, and then dekat ke tepi-tepi tu boleh buat apa-apa sahaja maklumat yang berkaitan. Paling mudah peta bulatan. Mesti ada dua benda ni. So untuk hari ini bilangan pertama tarikh 20 hari bulan 1 2021. Tajuknya adalah pengenalan subjek sains. Maklumat yang kena ada adalah dia punya objektif dan juga buat sedikit peta minda. Dah selesai yang itu, tunjuk dekat penjaga, minta tanda tangan dia dan minta tanda tangan penjaga dan tuliskan tarikh bila awak minta tanda tangan tersebut. Okey. Dan apabila kita dah dipanggil semula ke sekolah nanti, dah tentu saya akan kumpulkan semua buku tulis pelajar-pelajar dan saya akan semak, dan maka di situlah saya akan buat tanda tangan saya lah. Ya. Itu tugasan pertama. Jadi boleh buat sekarang, boleh rewind balik video ni, tengok balik objektif, pause, tulis balik objektif tu, and then you fast forward semula kembali kepada slide saya sekarang ni. Okey? Dah boleh buat peta minda pun. Bila dah salin balik objektif, dah boleh buat peta minda and seterusnya. Untuk slide seterusnya. Okey. Kemudian kita kena ada alat tulis yang mencukupi. Bila saya minta awak melukis, awak mesti lukis gunakan pensil ya. Saya tak nak awak lukis pakai pen. Kembali kepada yang tulis nota ataupun latihan tadi, saya recommend awak guna dua jenis pen saja. Sama ada pen merah, dawat biru atau dawat hitam. Okey, dawat biru atau dawat hitam saja. Tapi kalau contohlah awak nak warna awak punya peta minda tu cantik, peta minda cantik, gambar bunga ke, gambar awan ke ataupun gambar apa-apalah, tapi nak warna kan, boleh, warna tak ada masalah. Tapi kalau pen menulis dua warna saja, biru atau hitam. Ya? Warna lain saya tak nak. Okey. Jelas? Okey, alat tulis kena cukup ya. Kalkulator, baris, pemadam, itu semua kena ada. Dan bahan bantu belajar, especially bila saya dah, terutamanya bila saya akan bagi tugasan-tugasan yang awak kena buat di rumah dan saya minta awak buat laporan kembali pada saya, mungkin dalam bentuk video dan sebagainya. Mungkin akan menggunakan perkakas ataupun peralatan rumah dan biasanya ini saya akan buat untuk penilaian PBS. Jelas kan? Biasa mendengar rendah ada buat macam ni kan? So, benda-benda ni sangat penting. Buku tulis, alat tulis, bahan bantu belajar. Dan yang terakhir, dah tentulah buku teks. Buku teks adalah dokumen yang sangat penting, rujukan yang sangat penting. Kitab utama untuk kita rujuk. Ini buku teks. Kalaulah awak jumpa maklumat yang bercanggah antara buku teks dengan buku rujukan, kita akan utamakan fakta yang ada dalam buku teks.
Okey, buku rujukan adalah buku rujukan tambahan. Sebab kadang-kadang buku rujukan ini dia lebih detail daripada buku teks. Iaitu maklumat-maklumat yang lebih mendalam dan saya fikir memang bagus sebagai maklumat tambahan. Ya, tapi kita punya sumber utama maklumat adalah buku teks. Okey, jadi buku teks kena ada. Untuk sesi pembelajaran PDPR, sains, kena ada buku teks. Ya, buku teks kita pun memang dah cantik. Warna-warni tau berwarna-warni. Jadi memang sudah pun bukan diringkaskan dan maklumat sangat padat. Jadi memang baguslah kita buat rujukan dalam menggunakan buku teks. Okey, jadi buku teks tak dapatlah sekarang sebabnya tak boleh nak memulangkan buku baru dan memulangkan buku lama dan mendapat buku baru kan. Jadi kita kena buat turun secara digital. Okey, so saya nak tunjukkanlah beberapa kaedah muat turun buku teks. Yang pertama, boleh muat turun melalui laman portal Dilema. Dilema ni adalah laman portal khas untuk Kementerian Pendidikan. Kita tengok laman portal Dilema. Sebentar. Okey, laman portal Dilema. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah Google. So kalau nak tengok laman portal Dilema, kena masuk dalam Google, melalui kita kena sign in melalui password dan ID MOE yang telah pun diberi oleh sekolah. Okey, so dekat sini kalau macam saya dah memang ada lah, dah sign in dah. Pergi saja dekat portal Dilema, tulis je dekat Google portal Dilema. Dia akan keluar lah macam ni, and then awak masukkan ID dan password, dia akan keluar di sini, dia akan pilih menu guru atau menu pelajar. Saya adalah menu guru lah. Jadi dekat sini boleh sebentar. Okey, sebentar ya. Sorry, masalah teknikal. Okey. Baik, dekat sini kita boleh tengok portal Dilema. Okey. Okey, boleh tengok dekat sini ada buku teks digital. Tekan saja buku teks digital kat sini. Okey, dia ada senarai buku teks sekolah menengah kat sini. Tekan saja contoh tingkatan 4. Okey, kemudian kita pilihlah dekat sini ada banyak ya, dia punya folder. Dekat sini tingkatan 4 KSSM. Dan kita pilihlah buku teks yang tepat. Macam saya cakap tadi, kena pilih buku teks yang tepat ya. Kita sains tingkatan 4, dia ada dua, sains form 4, ini adalah bahasa Inggeris. So kita ambil lah sains tingkatan 4. Dan download saja. Okey, begitu juga kalau kita nak tengok buku teks tingkatan 5. Sama saja kaedah dia. Okey, kalau contoh ya, yang kedua, saya kata Google saja. Pelajar-pelajar you boleh Google, tulis saja buku teks digital. Buku teks digital. Okey. Buku teks digital biasanya sains tingkatan 5. Okey, dekat Bumi Gemilang ini ada. Boleh cari dekat Bumi Gemilang, memang banyak sangat buku teks ya. Kita cuba tengok. Ni buku teks KSSM
Ini KBSM, ini buku teks lama. Ni buku teks digital KSSM dan KBSM tingkatan 5. Biasalah kalau Google ni banyak iklan. So dekat sini ada pelbagai buku teks. Kita tengok kat sini ada buku teks KSSM tingkatan 5. So klik saja. Okey, kemudian boleh klik lagi. Juga dia minta download. Jadi kalau handphone kita kadang-kadang space dah kecil kan, kita ada banyak apps, MySejahtera lagi nak kena install kan, games lagi ada, nak buang sayang kan. Jadi macam buku teks ni macam berat. Jadi kita boleh cari dekat Google buku teks AnyFlip. Jadi yang tu online je, tak payahlah kita nak download ya. Buku teks, ni dah ada buku teks sains tingkatan 5 KSSM AnyFlip. Okey, kita cuba. Ni KBSM. Ni KBSM. Kita try. Sebab saya tak pernah cari yang AnyFlip ni. Ada ke tidak yang baharu, tapi yang ni yang lama ya. So kalau AnyFlip ni awak boleh flip sajalah. Ini online. Okey. Kalau contoh macam kita punya space handphone kecil, jadi kita perlu tengok buku teks. Nak download tak boleh. Sebab tak muat space kan. Awak boleh Google, awak cari je, type je kat sini AnyFlip ya. So dia akan keluar lah buku teks AnyFlip. Contoh saya tengok kat sini. Ni buku teks sains KSSM AnyFlip. Yang tingkatan 4 memang dah banyak sebab dia start daripada tahun lepas. Yang tingkatan 5 mungkin in progress lah. Ada individu-individu yang mungkin akan menukarkan daripada digital PDF kepada AnyFlip. So kita tengok kat sini ni AnyFlip ini adalah seronok guna AnyFlip, dia macam buku real lah. Awak sela dan awak boleh zoom pun. Zoom, tak nampak boleh zoom. Okey, so ini adalah alternatif lain. Kalau contoh kita nak download buku teks tapi kita punya storage kecil, awak boleh terus pergi online saja. Jangan lupa tulis AnyFlip ya. Dia akan keluarlah buku teks yang flip-flip macam ni. Alright. Okey. So ini cara untuk download buku teks. Dan dah tentulah kaedah seterusnya untuk download buku teks melalui grup Telegram. Okey, grup Telegram ada 2. Saya buat tingkatan 4 saya namakan Science on the Go Al-Faris. Tingkatan 5 adalah saya namakan Science on the Go Al-Furqan ya. Nama-nama ni telah pun dimesyuaratkan oleh pihak pengurusan, jadi kita gunakan nama ni sebagai nama batch anda. Jadi saya dah bagi dalam grup Telegram tu buku teks secara soft copy PDF. Kita nak tengok sekejap. Sekejap saya akan buka Telegram. Okey. Jadi kita tengok macam mana nak buka Telegram ni. Pergi saja contoh Al-Furqan. Okey, pergi dekat atas sekali ni. Pergi dekat files. Nampak tak tadi? Pergi dekat atas ni. Okey, pergi dekat files. So ini adalah file-file yang saya share dengan awak, ataupun mungkin satu masa akan datang kawan-kawan lain share juga file-file. So awak akan dapatlah ya, dia punya maklumat ni. Okey, nampak ya? Okey. So dekat sini boleh download. Tekan saja, dia akan download.
masih lagi masuk dalam handphone. Kalau storage besar, okey. Sebab itu alternatif saya bagi tadi, boleh cari dekat Google, buka AnyFlip. Jadi lebih mudah untuk dapatkan buku teks tanpa download. Okey, itu buku teks. Alright. So kita dah tahu kita kena ada buku tulis, kita kena ada alat tulis, kita kena ada bahan bantu belajar yang lain, kita kena ada buku teks, dan yang paling utama tadi adalah peranti elektronik lah, peranti ICT ya, untuk pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Adakah anda bersama saya? Masih follow lagi? Okey, kita teruskan ya. Baik. Okey, so kita nak tengok pengenalan sains tingkatan 4 dan tingkatan 5. Macam saya sebut tadi, untuk tingkatan 4 kita akan tengoklah apakah maklumat-maklumatnya, dan juga kita akan berkenalan juga kaitan dengan topik-topik yang akan kita belajar masa tingkatan 5 nanti. Okey, so kita nak tengok sains tingkatan 4. Sains tingkatan 4, ni buku teks saya cantik warna-warni. Okey, ni saya ambil dari buku teks saja ni. Sebab maklumat dalam buku teks semua dah lengkap Okey. Ambil masa sikit kat sini sebab banyak image, so dia lambat sikit. Okey, buku sains tingkatan 4 biasa secara keseluruhan dia ada 4 tema ya. 4 tema utama dengan 12 bab ya. So kita akan lihat apakah tema-tema yang kita akan pelajari. Ambil masa sikit kat sini, minta maaf. Okay, so buku teks ni kita tengok ada pelbagai imbasan, ada topik-topik, ada soalan-soalan, boleh QR code, ada semua ada. Jadi memang seronok lah. Buku teks ni adalah interaktif ya. Kalau tengok kat sini boleh imbas, keluar gambar tengkorak ni semua bagai ni Okey, so kita ada tema 1, kaedah saintifik. Ada 3 bab di sini. Bab pertama, langkah keselamatan dalam makmal. Bab yang kedua, bantuan kecemasan. Bab yang ketiga, teknik pengukuran parameter kesihatan badan ya. So ada beberapa subtopik di sini. Nanti kita akan tengok sepanjang tahun ni bersama-sama. Okey, tema yang kedua, kita ada penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab yang keempat, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Bab yang kelima, kita akan belajar tentang genetik. Bab yang keenam adalah sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Bab yang ketujuh adalah koordinasi badan. Ya. Okey, tema yang ketiga, kita ada penerokaan unsur dalam alam, di mana kita akan belajar tentang unsur dan bahan. Di sini ada 3 subtopik ya. Bab yang ke-9, kimia industri. Di sini ada 3 juga subtopik. Bab yang ke-10 adalah kimia dalam perubatan dan kesihatan ya. Ada 4 subtopik. Tema yang keempat adalah tenaga dan kelestarian hidup ya. Ada 2 bab di sini. Bab yang ke-11, daya dan gerakan. Dan bab yang ke-12 adalah tenaga nuklear. So ada 4 subtopik di bawah tenaga nuklear dan juga daya dan gerakan. So keseluruhan kita ada 12 bab. 12 bab dengan 4 tema utama untuk tingkatan 4. Kita tengok pula tingkatan 5. Untuk makluman awak, kalau awak download buku teks digital daripada Dilema, dia ada 2 bahagian ya. Buku teks tingkatan 5 mungkin terlalu besar, jadi dipecahkan kepada 2 bahagian. So ini adalah cover depan buku teks tingkatan 5. Okey. Jadi buku teks tingkatan 5 ni pun cantik juga, warna-warni ya. Kita ada 4 tema juga, 4 tema utama. Okey. Tema yang pertama, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, di mana akan belajar tentang mikroorganisma. Sekarang memang tengah dalam tempoh 1 tahun ni memang kita belajar banyak benda tentang mikroorganisma, terutamanya virus yang dinamakan sebagai COVID. Jadi
Bab 1 tingkatan 5 kita belajar tentang mikroorganisma. Bab 2 nutrisi dan teknologi makanan, ada 6 subtopik dekat sini ya, boleh baca di sini. Bab yang ketiga kelestarian alam sekitar, ada 3 subtopik. Bab yang keempat kadar tindak balas, ada 3 subtopik. Bab yang kelima adalah sebatian karbon, ada 5 subtopik ya. Bab yang keenam elektrokimia, ada 2 subtopik. Okey, bab 4, 5 dan 6 ini adalah tema yang kedua, penerokaan unsur dalam alam. Okey. Seterusnya kita ada tema ketiga, tenaga dan kelestarian hidup. Kita ada bab yang ketujuh, cahaya dan optik. Bab yang ke-8, daya dan tekanan ya. So cahaya dan optik ada 2 subtopik, daya dan tekanan ada 1 subtopik. Dan tema yang keempat, penerokaan bumi dan angkasa lepas, kita ada 1 bab iaitu teknologi angkasa lepas, iaitu merangkumi tajuk satelit dan sistem penentu sejagat ataupun Global Positioning System, GPS. Biasa kita sebut GPS je kan, kita tak tahu nama penuh dia. Sekarang dah tahu, Global Positioning System. Cuba sebut. Okey, bagus. Global Positioning System, GPS. Ya. Okey, jadi itu adalah topik-topik yang kita akan belajar sepanjang tahun ini untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jelas semua? Kalau nak baca dia punya topik-topik itu secara lebih mendalam, macam biasa, macam saya sebut tadi, boleh download buku teks. Ya. Okey, boleh baca buku teks sama ada di download ataupun mungkin boleh cari buku teks dekat Anyflix. Right? Okey, next kita nak tengoklah pengenalan format peperiksaan SPM. Saya ada buat survey kepada pelajar tingkatan 5. Majoriti, hampir 80% ya, tak tahu format SPM macam mana. 20% tak pasti. 10% je yang tahu macam mana format SPM ni. Bahaya kalau kita tak tahu format peperiksaan kita macam mana. Nanti kita tidak tahu apa yang perlu kita bersedia. Kita tak ready lah maksudnya. Dari segi konten, dari segi teknik, dari segi persediaan mental dan fizikal. Okey, kita tengok ya, apakah format peperiksaan SPM. Alright, kita lihat di sini. Buku format peperiksaan SPM ini sebenarnya awak boleh download dekat portal dekat laman web lembaga peperiksaan. Type sahaja buku format peperiksaan SPM, jadi dia akan keluarlah dokumen yang rasmi begini, yang mana menjadi panduan kepada kami guru-guru untuk mengetahui apakah cara penilaian peperiksaan SPM dijalankan untuk tahun 2021. Dengar tak bunyi cicak? Saya buat recording ni malam sebab sunyi. Sebab itulah saya terlepas pula tadi. Okey, so untuk SPM ya, bermula tahun 2021 kita ada ujian bertulis, di mana ujian bertulis ni merangkumi kertas 1 dan kertas 2. Macam biasalah, untuk SPM memang akan ada 2 kertas ya. Kertas 1 aneka pilihan, maksudnya bahagian A ada jawapan A, B, C. Pilih mana satu, asalkan dia tepat, dapat markah penuh. So ada 40 soalan, jawab semua soalan. Jumlah markah 40 markah, betul semua dapat 40 markah ya. Okey, kemudian dia punya konstruk dia 4 sahaja, daripada mengingat yang paling aras paling rendah kepada menganalisis. Okey, kemudian tempoh ujian 1 jam 15 minit. Okey, ini adalah kitab rujukan kami lah sebagai guru, di mana kandungan-kandungannya berdasarkan kepada di SKP KSSM. Ini awak boleh juga lihat di portal ataupun website bahagian pembangunan kurikulum. Dekat situ ada dah di SKP ni, kalau lah awak nak detail lagi apa yang awak nak belajar, apa yang akan dah belajar, akan belajar untuk topik KSSM Sains ni. Okey, aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi 532, menunjukkan bahawa 5 ni separuh lah daripada keseluruhan. Jadi sepatutnya pelajar boleh jawab sekurang-kurangnya 20 soalan tu dengan tepat.
Nah, bila separuh, kalau daripada 100%, separuh 100% adalah 50 markah. Jadi sepatutnya pelajar boleh dapat kredit C dan ke atas. Sepatutnya lah, sebab aras rendah lebih banyak kat sini berbanding aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kaedah persekolahan dikotomis, maksudnya tak ada pilihan A, B, C, D. Itu saja jawapan dia. So, no choice. Dan awak ada alat tambahan iaitu kalkulator saintifik. Okey, untuk kertas 2, dia lebih bersifat subjektif. Dia ada 3 peringkat. Subjektif berstruktur. Di sini diuji di bahagian A. 4 soalan, 4 item, 20 markah. Subjektif respon terhad diuji di bahagian B, 38 markah, 6 item, kena jawab semua soalan. Dan subjektif respon terbuka ini di bahagian C. Ini jawapan ni lebih kurang macam kena jawab macam esei lah. Tapi tak macam sejarah. Esei sejarah kena jawab secara berperenggan kan. Tapi kalau sains ni dia cukup poin-poin saja. Nanti jangan risau. Dari masa ke semasa kita akan ada latihan-latihan berformat SPM ya. Jadi kita akan jawab sama-sama macam mana kaedah menjawabnya berserta dengan konten yang sesuai untuk dapat markah yang terbaik, insya-Allah. Okey, so markah ni ada 80 markah dan konstruknya lebih besar lah daripada mengingat kepada mencipta. Mencipta ni biasa awak dah pernah buat masa PT3 kan, ada soalan yang cuba awak diberi contoh macam peralatan tertentu, lepas tu minta buat macam buat perangkap tikus dan sebagainya. Itulah dia mencipta 2 jam 30 minit. Dan macam kertas 1 juga kita gunakan di SKP sebagai cakupan konstruk, dan aras kesukaran juga lebih banyak kepada aras kesukaran yang rendah. Kaedah persekolahan lebih analitik, maksudnya lebih analisis. Kita mungkin cikgu lebih menganalisis lah jawapan-jawapan awak sebab jawapan awak lebih bersifat subjektif dan awak boleh menggunakan kalkulator saintifik. Okey, bagi pelajar tingkatan 5, mungkin ini awak dah pernah didedahkan sebelum ni tapi mungkin lupa, tapi kita ingat balik apakah dia punya format-format untuk SPM. Jadi saya harap awak lebih optimistik untuk bersama-sama dengan saya supaya kita boleh mempelajari konten dengan baik. Dalam masa yang sama kita boleh menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Bila konten bagus, insya-Allah awak boleh jawab dengan baik. Jadi PDPR ni kena bersama-sama dengan saya secara berterusan supaya konten awak mantap. Nanti bila dah masuk sekolah semula, dah habis PDPR, belajar bersama cikgu secara bersemuka, dah tak jadi masalah dah sebab sepanjang PDPR awak follow kelas dan konten awak bagus. Jadi bila dah bersama dengan cikgu bersemuka, lebih mudah untuk kita berbincang, terutamanya untuk persediaan peperiksaan. Okey, baik. Seterusnya, okey, kaedah PDPR. Masuk grup Telegram Science on the Go. Yang ini saya dah buat pada minggu lepas. Ada 2 grup dengan saya. Sebenarnya 3 grup. Grup SPM tahun ini dah ada di sekolah sekarang, dah ada di asrama sekarang Mereka akan menjalani PDPC secara bersemuka. Grup yang kedua adalah grup Science on the Go Al-Furqan. Ini adalah tingkatan 5 tahun 2021. Grup yang seterusnya adalah Science on the Go Al-Faris. Ini adalah grup tingkatan 4 2021. Baik. Jadi kepada mereka salah bahasa Melayu ni. Kepada mereka yang bersama-sama dengan saya dalam YouTube ni tapi tidak join grup Science on the Go, saya minta awak join grup Science on the Go. Ataupun mungkin awak dapatkan pasti kawan-kawan yang tiada dalam grup Telegram Science on the Go, silalah invite kawan awak masuk Science on the Go. Betul, dalam tu campur kelas.
saya memang menggunakan teknik itu supaya saya boleh menyampaikan maklumat secara seragam. Saya tak nak nanti ada kelas lain saya lain pula cara, kelas yang satu lagi lain. Saya nak ke kesaksamaan, kesaksamaan dalam akses PDPC saya. In case kalau awak perlukan maklumat tambahan yang lain, boleh PM saya, cikgu saya tak faham, ataupun boleh terus dalam grup Telegram Science on the Go, cikgu saya tak faham tersebut, sekian. Jadi kita boleh share maklumat tersebut bersama-sama. Sebab kita ni kalau kita belajar seorang-seorang, penat tau. Bila kita belajar sama-sama, kita ada support system yang bagus, kita jadi lebih bersemangat dan kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya suka bila kita campur. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu lebih maklumat daripada saya, bolehlah share dalam grup. Okey, kalau tak faham boleh terus tanya dalam grup. Mungkin nanti ada kerja-kerja latihan dan sebagainya, saya minta awak share dalam grup. Jadi kita boleh terus bincang di situ. Kita boleh tahu apa yang betul, apa yang salah. Semua orang dapat akses benda tu secara seragam. Okey, saya nak semua pelajar juga peka pada notifikasi dan perbincangan dalam grup. Walaupun kita biasa pakai WhatsApp, tapi untuk sains tolong peka. Saya nak awak mesti peka dalam grup, notifikasi dalam grup. Mungkin ada kuis-kuis yang mungkin saya akan share dengan awak, ataupun macam saya sebut tadi lah, kawan-kawan nak bagi maklumat dan sebagainya. Okey, untuk maklumat pembelajaran disampaikan melalui platform YouTube dan rakaman macam sekarang. Okey, dalam YouTube. Jadi maklumat tu nanti saya akan rakam sebab nak streaming. Buat masa sekarang ni saya tak confident dengan line yang diperuntukkan oleh modem comel ni. Jadi saya lebih tertumpu kepada rakaman. Tapi saya akan bersama dengan awak sepanjang tempoh PDPR yang 1 jam tu, dan saya akan buka rakaman itu. Saya nak tengok berapa orang yang view rakaman saya, dan kita kalau boleh ada perbincangan aktif semasa proses PDPR, sama ada komen di ruang komen di YouTube ataupun bagi maklum balas dalam grup WhatsApp, grup Telegram. Baik. Saya mungkin akan buat rakaman dalam tempoh 45 minit, 50 minit. Okey. Selebihnya itu nanti adalah sesi perbincangan ataupun rumusan. Maksudnya ada respon dua hala antara saya dengan awak. Biasanya mungkin saya akan minta rumusan lah. Saya akan panggil mana-mana nama daripada awak semua untuk bagi rumusan pembelajarannya. Okey, kerja rumah secara bertulis macam tadi saya ada bagi dah awal slide tadi kan, secara bertulis, mungkin amali di rumah dan berserta dengan rakaman video. Okey, bila kerja rumah secara bertulis, mungkin saya akan bagi soalan-soalan dalam buku teks. Jadi saya akan appoint beberapa nama setiap kelas untuk hantar jawapan kepada saya. Saya bagi masa mungkin dalam 1 hari untuk dia cari jawapan. Kemudian snap gambar jawapan tu dan hantar telegram kepada saya. Mungkin dalam satu kelas dalam 3 orang, 4 orang. Saya akan pick lah mana-mana nama dan tolong hantar jawapan awak pada saya, dan bahan jawapan tersebut saya akan gunakan sebagai perbincangan untuk kelas akan datang, dan saya anggarkan jawapan-jawapan itu adalah taburan jawapan daripada keseluruhan kelas lah. Faham ke tak faham? Faham tak? Maksudnya kalau saya bagi kerja bertulis, saya bagi masa 1 hari, kemudian saya akan pilih beberapa orang pelajar untuk bagi jawapan secara gambar kepada saya, dan gambar tersebut saya akan gunakan sebagai bahan perbincangan kelas akan datang sebelum kita mulakan topik akan datang. Okey. Dan saya akan buat quiz bulanan secara atas talian. Platform apa nanti saya akan tentukanlah yang mana yang saya fikir sesuai waktu itu. Alright.
Dan macam biasalah, dah habis kelas dah, cikgu akan bagi homework. So ini adalah kerja rumah ya. Kerja rumah. Kalau yang tadi bukan kerja rumah tau. Yang tadi tu adalah proses pembelajaran. Objektif, buat peta minda, dah habis lah semua peta minda, dah buat objektif semua. Ini adalah homework. Homework dibuat selepas sesi kelas ni. Okey. Untuk kelas saya akan sebelum mula apa-apa bab, saya akan minta pelajar tuliskan istilah dan maksud. Sebab pada saya, kalau pelajar faham istilah dengan maksud yang tepat, maka mudahlah untuk dia faham konten seterusnya. Ya. Jadi untuk pelajar tingkatan 4, ni mana? Pelajar tingkatan 4. Okey, pelajar tingkatan 4, awak diminta untuk menulis istilah dan maksud di dalam buku tulis. Okey. 3 istilah dan carilah maksud di dalam buku teks. Istilahnya inilah. So, buat jadual cantik-cantik. Saya tak nak awak pakai freehand untuk lukis jadual ni. Pakailah pembaris. Ya. Tulislah sebelah kiri ni istilah. Sebelah kanan ni adalah maksud dia, apa dia. Istilah pertama, peralatan perlindungan diri. Istilah kedua, alat pemadam kebakaran. Istilah ketiga, prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Ini sahaja untuk pelajar tingkatan 4. Boleh pelajar tingkatan 4. So, next class saya harap awak dah lengkapkan ketiga-tiga istilah ni di dalam buku tulis. Tulis yang cantik. Satu muka surat untuk istilah saja. Okey, pelajar tingkatan 5, dia ada 10 istilah. Ini untuk subtopik 1.1. Okay, bab 1 mikroorganisma, subtopik 1.1 dunia mikroorganisma. So, istilah yang pertama mikroorganisma, yang kedua flora normal, yang ketiga macam nak sebut ni? Fungi. Okey, dia sebenarnya plural daripada fungus. Fungi. Bahasa Melayu jadi fungi. Tak sedap bunyi. Okey. Kemudian saprofit. Kemudian parasit. Ini 5 istilah. Kita sambung. Alga. Protozoa. Macam nak sebut ni? Pseudopodium. Betul. Pseudopodium. P ni disenyapkan ya. Pseudopodium. Okey. Pseudopodium. Bakteria dan virus. Kita sebut bakteria, macam salah sikit ya. Bakteria and virus. Bahasa Melayu bakteria dan virus ya. Jadi ini adalah 10 istilah untuk pelajar tingkatan 5. Okey, lengkapkan istilah ini dalam satu muka surat buku tulis awak. Dah selesai, lengkap, cari maksud dalam buku teks ya. Minta penjaga semakkan dan minta penjaga awak tanda tangan dan tuliskan tarikh bila penjaga awak semak. Okey, kat sekolah nanti saya nak tengok. Alright. Maka selesailah sesi kelas kita yang pertama, iaitu pengenalan kelas sains. Maka ini adalah sesi penangguhan kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pelajar yang mengikuti video ini dari mula sampai habis. Ya. Dan saya harap kita ada chemistry lah sepanjang tahun ini untuk meneruskan kelas sama ada PDPR ataupun bersemuka pada masa akan datang. Okey, kalau tak faham boleh tulis komen di bawah ataupun boleh hantar telegram pada saya ataupun boleh WhatsApp pada saya, pada pelajar saya lah ya. Dan boleh rewind balik video ini kalau nak dapatkan maklumat dengan lebih detail lagi ataupun macam tak faham sangat lah cikgu cakap apa sekali lalu, boleh rewind balik ya. Okey, saya fikir itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home. Kita jaga kita. Okay, take care everybody. Terima kasih.